Pagi hari ni lain menjala ikan di tepi muara. Kegelanggang bicara tapak bermula. Awal bismillah, pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muafakat Johor dan salam memantabatkan budaya membaca. Nama diberi Muhammad Danish bin Sahril, seorang pelajar tingkatan 4 yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengerang Utama di daerah Kota Tinggi. Pada kali ini, saya mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Pengerang Utama dalam Anugerah Nilam Peringkat Daerah Kota Tinggi bagi tahun 2023. Saya mewakili dalam kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Saya merupakan seorang anak jati Johor yang dilahirkan di Keluang dan dibesarkan di Pengerang. Saya merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai Naib Pengerusi Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Manakala dari segi kokurikulum pula, saya menjadi Naib Pengerusi Kelab dan Persatuan Agama Islam. Pada sesi persekolahan 2022, saya telah menyertai 2 pertandingan, iaitu pertandingan drama bahasa Inggeris secara perkumpulan dalam peringkat daerah yang telah mendapat johan dan telah menaikkan diri ke peringkat negeri. Selain itu, saya juga telah menyertai pameran dan pertandingan inovasi STEM peringkat sekolah dan berjaya memenangi kategori pingat emas. Nilai-nilai yang saya dapat dalam pertandingan ini ialah saya dapat mengembangkan idea untuk menghasilkan produk dan saya juga dapat memahirkan diri dalam membuat carian bahan di dalam internet. Hobi yang sering saya lakukan ketika waktu lapang ialah melayari internet. Dengan hobi ini, saya dapat membaca bahan-bahan ilmiah, buku-buku dan dapat mengikuti perkembangan berita semasa melalui dalam talian. Sekaligus, ia juga membantu saya dalam pengisian nilam dalam talian modul Nilam Johor. Ulasan buku. Sekarang, saya akan beralih ke ulasan buku yang telah saya kaji, iaitu Mimpi Sebuah Impian. Buku ini adalah karya Muhammad Saleh Said yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2018 bagi cetakan pertama. Kulit buku ini berkonsepkan alam semula jadi yang mempunyai pantai, bulan, langit dan awan. Buku ini bertemakan tentang cita-cita dan matlamat untuk memperjuangkan martabat satu cabang ilmu, iaitu bidang taksonomi serangga. Buku ini juga mempunyai 317 bilangan muka surat. Sebentar tadi, saya ada mengatakan tentang bidang taksonomi. Tetapi, apa itu taksonomi? Taksonomi ialah sains penemuan, pemerihalan dan penamaan spesies tumbuhan, haiwan, kulat dan mikroorganisma yang membina kehidupan dan membangun pertalian untuk menyediakan suatu sistem pengelasan. Taksonomi juga dikenali sebagai bidang asas yang sering dipertikaikan oleh orang lain. Sekarang, saya akan beralih kepada watak dan perwatakan buku Mimpi Sebuah Impian. Watak utama ialah Profesor Sulaiman. Beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Utama Malaysia yang juga merupakan ahli taksonomi. Beliau amat dikenali dengan karakter pensyarah yang tegas. Seterusnya ialah watak sampingan, iaitu Mahmud. Mahmud merupakan seorang pelajar cemerlang tetapi kurang bersosial. Dia juga ialah seorang pelajar kursus pengantar entomologi yang meminati bidang taksonomi serangga. Mahmud sering diejek oleh rakan-rakannya kerana memilih bidang asas berbanding bidang gunaan. Cerita ini bermula dengan kisah seorang pensyarah yang mengajar kursus pengantar entomologi kepada pelajar tahun 3 Jabatan Zoologi, Fakulti Sains Biologi. Bermula semester 1 di Universiti Utama Malaysia, beliau mempunyai seorang pelajar yang amat menyukai bidang taksonomi serangga yang bernama Mahmud. Profesor Sulaiman amat menyukai kerana masih ada pelajarnya yang meminati bidang tersebut. Tetapi, Mahmud terpengaruh dengan ajakan rakan-rakannya tentang kelebihan bidang gunaan berbanding bidang asas, yang membuatkan Mahmud memilih bidang gunaan berbanding bidang asas. Selepas beberapa tahun berlalu, Mahmud menyambung pelajarannya di dalam bidang taksonomi bawah bimbingan Profesor Sulaiman. Beliau selalu mengingatkan pelajarnya tentang kemungkinan masalah yang bakal mereka hadapi. Beliau juga mengatakan bahawa mereka bagai di dalam sebuah bahtera yang terumbang-ambing mengharungi arus perdana. Setelah lebih dari 12 tahun berjuang, akhirnya Profesor Sulaiman terpaksa menarik diri kerana tiada sokongan dari pihak-pihak yang terlibat. Beliau dengan berat hati terpaksa melepaskan spesimen-spesimen pada badan yang akan diamanahkan sama ada di dalam atau luar negara. Pengajaran yang saya dapat apabila membaca buku Mimpi Sebuah Impian ialah ianya memberi sedikit sebanyak kefahaman di dalam bidang taksonomi serangga.
Nilai yang dapat diterapkan dalam diri saya ialah nilai tidak mudah putus asa. Kerana sebagai seorang manusia, saya tidak mudah putus asa dalam menepani cabaran yang mendatang. Kerana saya menganggap ianya sebagai suatu batu loncatan untuk berjaya, bukan batu penghalang untuk meraih kejayaan. Mari kita bincangkan pula topik soalan. Lambakan pelbagai kandungan di media sosial untuk tujuan meningkatkan rating dan kadar tontonan netizen menjadi trend terkini. Bahaskan. Ledakan maklumat dan media sosial pada masa ini sudah menjadi trend dan keperluan bagi semua lapisan masyarakat menerusi perluasan rangkaian komunikasi yang turut mencakupi kawasan luar bandar. Kadar penembusan jalur lebar negara secara keseluruhannya mencapai kira-kira 84%, membolehkan masyarakat mengakses internet dengan mudah, termasuk bertukar maklumat mengenai sesuatu isu, kejadian bencana dan berkongsi gambar. Kuasa tular ada baik dan ada buruknya. Baik daripada sudut menyampaikan maklumat yang benar dan penting untuk sesuatu berita sampai kepada perhatian masyarakat. Keburukan kuasa tular sudah pasti apabila berita palsu tersebar tanpa sebarang pengesahan oleh mana-mana pihak sehingga maklumat berkenaan menjadi hukuman dalam kalangan netizen. Selain itu, adegan buruk seperti pergaduhan antara dua pihak, sikap hina menghina antara satu sama lain, konflik dalaman keluarga yang dizahirkan di media sosial dan kecaman bersifat rasis adalah sisi gelap kuasa tular ini. Pada era globalisasi ini, media sosial adalah wahana yang boleh membincangkan macam-macam perkara melalui alam maya dan ramai rakyat Malaysia tidak ketinggalan ketika negara menghampiri status negara maju menjelang tahun 2022. Hal ini kerana mereka boleh membincangkan bermacam hal dengan meninggalkan komen di suatu posting, berbual-bual di dalam aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Messenger. Contohnya, pengguna media sosial boleh bertanyakan khabar dan soalan pada sesiapa sahaja yang turut menggunakan media sosial. Tegaslah bahawa media sosial juga boleh merapatkan hubungan silaturahim antara masyarakat kerana mereka boleh saling bertukar pendapat dalam media sosial. Seterusnya, penggunaan media sosial juga boleh mendatangkan kesan buruk kepada penggunanya seperti tertekan dan kemurungan. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan pengaruh di media sosial ini terkesan apabila mereka menerima lontaran komen yang negatif terhadap diri mereka. Contohnya, kebanyakan warganet akan mengencam seseorang pengaruh dengan berkata buruk tentang seseorang itu. Sudah terang lagi bersuluh, penggunaan media sosial boleh mendatangkan kesan buruk terhadap penggunanya, khususnya golongan-golongan yang mempunyai pengaruh yang kuat di media sosial. Di samping itu, kandungan di media sosial juga boleh mendatangkan kesan buruk kepada kalangan remaja. Sikap golongan remaja dan kanak-kanak yang mudah terpengaruh akan menyusahkan diri sendiri, ibu bapa dan masyarakat. Hal ini kerana mereka sudah terpengaruh apabila melihat video-video yang menunjukkan perkara yang tidak berfaedah. Tegaslah bahawa kandungan media sosial juga boleh membuatkan golongan remaja dan kanak-kanak menjadi seorang yang mudah terpengaruh dengan barangan yang tidak berfaedah. Kesimpulannya, kandungan media sosial juga mempunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Hal ini kerana apabila seseorang itu bijak menggunakan media sosial, pasti ianya akan menjadi kandungan yang baik baginya. Contohnya, orang yang bijak menggunakan media sosial, pasti mereka akan mengambil peluang untuk mencari duit sampingan daripada penggunaan media sosial tersebut. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.